Baik, soalan nombor 11. Kita tengok soalan nombor 11 dulu. Baik, bila kamu buat PQ tu dapat berapa nilai dia? Saya tak nak buat daripada awal. PQ kamu buat berapa? 2 I lah kan? Okay, so ini matriks P. Darab dengan matriks Q. Kamu akan dapat 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. So ini adalah sama dengan 2. Kemudian ini matriks identity 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. So ini adalah sama dengan 2i. Okay, so ini PQ. So bila soalan yang seterusnya deduce. Deduce maksudnya kamu kena guna balik apa yang kamu dah buat kat sini. Okay, daripada yang kamu buat kat sini ni, kamu kena cari P inverse. So andai kata kalau kamu cari P inverse menggunakan adjoint method. Okay, contohnya lah. Okay, contohnya kamu cari P inverse, kamu buat adjoint method 1 over P, determinant of P tu. Sir tidak rekod. Sir ada rekod ke ni? Saya buat screen recording saja. Oh, okay. Sebab saya tak boleh nak record, saya tak guna laptop. Okay, sir. So macam saya cakap tadi, kalau kamu cari P inverse menggunakan adjoint method, ini by adjoint method adjoint method. So kamu cari macam biasalah, P inverse sama dengan 1 over determinant of P, kemudian cofactor tu. Ini kamu akan dapat jawapan yang betul, tapi kamu tak akan dapat markah. Sebab apa? Dia ada perkataan deduce kat situ. So bila deduce maksudnya kita kena guna balik PQ equals to 2i ni. Okay, PQ equals to 2i ni. Maksudnya kita akan selesaikan dia menggunakan properties. Okay, properties. So kita nak cari apa sekarang ni? Kita nak cari P inverse. So bila kita nak cari P inverse, kita kena darab dengan P inverse lah. Okay, bermaksud PQ sama dengan 2i, kita akan darab dengan P inverse. So macam yang saya cakap hari tu, nak darab dengan P inverse sama ada di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. So andai kata saya buat di sebelah kanan, saya darab dengan P inverse di sebelah kanan, dia akan jadi macam ni. Okay, PQ, kemudian sini akan jadi P inverse sebab darab di sebelah kanan. So ini adalah sama dengan 2i P inverse. So yang sebelah right hand side ni tak ada masalah. Okay, dia akan jadi apa? Dia akan jadi nanti 2 P inverse. Tapi yang sebelah left hand side, okay, yang sebelah sini akan ada masalah. Sebab apa? Kita tak boleh gunakan properties P darab dengan P inverse sama dengan I tu. Kenapa tak boleh guna? Sebab ini dia tak duduk sebelah-sebelah. Okay, kalau kamu nampak kat situ, dia tak duduk sebelah-sebelah. Okay, ada Q kat tengah-tengah. So, kita tak boleh darab dengan P inverse di sebelah kanan. Okay, so tak boleh darab P inverse di sebelah kanan. So, kita kena darab dengan P inverse di sebelah kiri. Okay, kita darab dengan P inverse dekat sebelah kiri. Bermaksud kita akan dapat macam ni. P inverse darab dengan P darab dengan Q sama dengan ini akan jadi P inverse, okay, 2i. So constant kita akan letak depan. Constant tak ada masalah, kita boleh gerak-gerakkan dia. So kita akan dapat yang ini akan jadi apa? Ini kalau ikut properties dia akan jadi I, identity matrix. Okay, identity yang kita belajar, kalau P darab P inverse sama dengan I, sama juga dengan P inverse darab dengan P, kita akan dapat I juga. So, kita akan dapat I, Q equals to, okay, 2 tadi kita letakkan dekat depan. So, P inverse darab dengan I sama dengan P inverse. Apa-apa matrix, katakan matrix A darab dengan I, kita akan dapat matrix A sahaja. Tapi kalau 2i, dia tetap akan jadi 2i, dia tak boleh jadi 2 saja. Okay, dia matrix darab dengan identity, kita boleh hilangkan I tu. Tapi kalau constant darab dengan identity, kena tulis macam ni. Okay, kena tulis 2i juga. So, di sini dia akan jadi 2P inverse. Okay. So, sekarang ni, apa nak buat? Okay.
IQ di left hand side ni, IQ kita boleh tulis Q saja. Okey, macam yang saya bagi tahu kat sini ni. Kemudian yang ini akan jadi 2 P inverse lah. Bermaksud P inverse kita adalah sama dengan 1/2 matrix Q. 2 ni kita pindahkan ke sebelah sana. So, kita akan dapat 1/2 Q. So, nak cari P inverse senang je lah. Okay, 1/2 kamu darab dengan matrix Q kita. Okay, matrix Q kita adalah 1, 3, negatif 1, negatif 1, 5, negatif 1, negatif 1, negatif 1, 1. So, ini kamu darab masuk dalam lah. 1/2, 3/2, negatif 1/2, negatif 1/2, 5/2, negatif 1/2, negatif 1/2, negatif 1/2, 1/2. So, inilah kamu punya P inverse. Okay, itulah kamu punya P inverse menggunakan cara properties. Menggunakan cara properties. So, kita tengok jawapan dia. Soalan nombor 11. Betul lah tu. Okay, betul lah tu. Kita punya jawapan P inverse. Baik. Kemudian soalan yang seterusnya dekat bawah tu dia bagi tahu express the following system in its matrix form. So kita ada 2x tolak y tambah z sama dengan 3. Itu equation yang pertama. X plus z sama dengan 1. So kita kena express. Maksudnya tulis balik. Okey, tulis balik dalam bentuk matrix. So, senang je. Baik. Kita ambil saja nombor yang dekat depan tu. Okey, 2x kita ambil nombor 2. So, dia akan jadi 2. Okey. Kemudian negatif 1. Kemudian 1. Okey. Kemudian ini akan jadi 1. Y tak ada, jadi kosong maksudnya. So, ini Z 1. Kemudian 3. Kemudian negatif 1. Kemudian 4. Kemudian X, Y, Z. Kita letak X, Y, Z sini. Okay. So, ini adalah sama dengan dia punya equation yang sebelah left hand side tu. Okay. Nombor yang sebelah. Nombor yang di sebelah right hand side. 310. Okay. So, maksudnya ini. Kalau kita darab balik ni, okey, kita darab balik dekat sini, kita akan dapat 2x tolak y tambah z sama dengan 3. So, samalah macam yang soalan tu. Okey, sama macam soalan tu. So, itulah jawapan bagi express the following system in its matrix form. Inilah jawapan dia. Okey, hence, solve the linear system. Okey, yang pertama ada perkataan hence. Okey, bila ada perkataan hence, maksudnya kita kena guna balik maklumat ataupun jawapan daripada soalan yang sebelumnya. Okey, iaitu P inverse itulah. Okey. Solve the linear system. Maksud solve the linear system, dia minta kamu cari nilai x, y dan z ni. Okey, dia minta kamu cari nilai x, y dan z. X sama dengan berapa, y sama dengan berapa, z sama dengan berapa. Itu maksud soalan. Okey, solve the linear system. So, sekarang ni kita tengok. Baik, yang ini sebenarnya matrix apa ni? Okey, yang ini sebenarnya matrix apa ni? Dia, kalau kita tengok, dia adalah matrix P. Okey, dia adalah matrix P. So, kalau ikut lecture note, dia akan jadi macam mana ni? Kita akan gunakan rumus yang AX equals to B tu kan? Betul tak? So, bagi kat sini, bagi kita punya soalan di sini, dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi P lah. Okey, kita akan tulis P. Ini X besar. X besar mewakili kita punya ni. Kita punya XYZ ni. X besar ni mewakili XYZ ni. P ni mewakili matriks di sini. Kemudian yang sebelah kanan ni ikut kamulah. Nak guna B ke, nak guna M ke, nak guna K ke, tak kisah. Okey. Saya guna B. Okey. So, sekarang ni sama macam tadi. Sama macam tadi. Kita nak selesaikan X. Okey, kita nak selesaikan X ni. So, caranya kita akan darab dengan P inverse. Okey. Saya akan darab dengan P inverse di sebelah kiri. Sebab apa?
Sebab saya nak dapatkan dalam bentuk P inverse darab dengan P ni sama dengan I. So, sekejap lagi dekat sini ni dia akan jadi IX. Dan dia akan terus jadi X. Okay. So, kita akan darab P inverse di sebelah kiri. So, kita akan dapat macam ni. P inverse darab dengan P darab dengan X sama dengan P inverse darab dengan B. Macam tu. Okay. So, kalau kamu perasan, P inverse ni semuanya di sebelah kiri. Okay, semuanya di sebelah kiri. So, ini akan jadi I. Okay, so dia akan jadi IX sama dengan P inverse B lah sekarang. So, X adalah sama dengan P inverse B. So, tadi kita dah cari dah P inverse. Okay, kita dah ada dah P inverse. Okay, kita darab saja. So, sekarang ni 1/2. Ini P inverse tadi ini baru menjawab soalan hands tadi. Okey, maksudnya kita guna jawapan yang kita dah jumpa tadi. Okey, kita guna balik sahaja. So, ini adalah matrix P inverse darab dengan B. Okey, darab dengan B. B apa? 3, 1, 0. So, apa yang kamu kena buat sekarang adalah kamu kena darab lah. Okey, yang ini darab dengan yang ini. Bermaksud dia akan jadi, saya tak akan buat habis, nanti kamu sambung sendiri. Dia akan jadi 1/2 darab 3. Okey. Tambah 3/2 darab 1. Tambah negatif 1/2 darab 0. Okey. Yang seterusnya, kamu buatlah yang barisan sini pula. Kemudian yang third row pula. So, X tadi ni adalah X, Y, Z. Macam tu. So, sekarang ni, bila kamu dah selesai, okay, kamu dah dapat jawapan ni, kamu akan tengoklah. Okay. X ni, jawapan dia kat sini. Y ni, jawapan dia kat sini. Z ni, jawapan dia kat sini. Selepas kamu dah darab-darab semua tu. Kemudian kamu buatlah conclusion. Okay. Titik 3. So, X adalah sama dengan apa? Y adalah sama dengan apa? Z adalah sama dengan apa? So, itulah dia punya jalan kerja. Okay, setakat ni boleh follow ke? Ada nak tanya step-step yang tak faham? Boleh Boleh follow tu. Boleh Baik, so selesai soalan nombor 11. Soalan nombor 12. 12A. Yang itu boleh ke buat inverse matrix tu? Solve the following system of equation by using inverse matrix. Inverse matrix ni menggunakan ini dia tak bagi tahu guna method apa. So, ini boleh guna by adjoint method. Okay, soalan nombor 12A, kamu boleh gunakan adjoint method. Sebab dia tak sama macam soalan nombor 11 tu. Soalan nombor 11 tu, awal-awal tu dia guna properties. Okay, dia guna method properties untuk selesaikan dia. So, dia punya soalan yang selepasnya tu, okay, linear system tu pun kena guna properties. Tetapi soalan nombor 12 dia tak ada cakap apa-apa. So kita boleh gunakan adjoint method. Baik, bagi B, 12B, Gauss-Jordan elimination ni kamu kena guna ERO. Okay, kamu kena guna ERO sahaja. Okay. Baik, so soalan nombor 12 boleh buat ke? Kamu kena praktis ni, nombor 12 ni. 12A dan B. 12A boleh buat ke? Boleh, sir. Boleh Kalau ada siapa-siapa yang tulis dekat chat tu, tolong bagi tahu sebab saya tak nampak dekat sini. Bila saya share screen, saya tak nampak. 12B, ini Gauss-Jordan elimination ni. Kena guna ERO. Baik, saya rasa macam ni. Dalam exam, dalam exam dia most probably tak akan keluar soalan ERO sebab dia adalah soalan yang panjang. Kalau soalan kamu soalan objektif, most probably tak akan keluarlah soalan ERO. Tapi kalau soalan tu subjektif, most probably pun tak akan keluar juga ERO sebabnya dia melibatkan jalan kerja yang sangat panjang. Tetapi ni untuk subjektif
Tetapi kalau adjoint method ataupun properties, boleh keluar. Samalah juga dengan objektif ABCD. Boleh juga keluar adjoint method dan properties. Tapi ERO ni most probably tak akan keluar lah. Cumanya kamu kena belajar buat Gauss-Jordan elimination ni sebab mungkin akan ada dalam assignment kamu yang saya akan release minggu ni lah, sepatutnya saya akan release. Nanti saya akan bagi kamu punya soalan untuk assignment yang pertama. Okay, minggu ni saya akan release assignment yang pertama. So 12B agak-agak okey ke? Kalau saya tunjuk pun ni jalan kerja mungkin tak sama ni dengan kamu punya. Macam mana 12B? Ataupun kita pergi terus kepada soalan nombor 13. Boleh ke? Boleh buat ke 12B ni? Boleh sir. Boleh, sir. Kamu kena belajar buat kamu buat je slow-slow. Kalau salah pun dan kamu rasa pening nak check kat mana salah, kamu ulang balik daripada awal. Okey. Masa saya belajar dulu, masa zaman-zaman saya belajar dulu, saya belajar juga ERO ni. Okey, tapi kamu 3x3 kan? Saya kena buat 4x4 ataupun 5x5. So memang banyak kertas lah yang terkorban untuk jawab soalan ERO ni. Tapi kena belajar juga buat. Okay? Kamu dengan saya sama je. Okay? Bila awal-awal belajar memang banyak guna kertas dan buang. Okay? Guna kertas buang sebab salah buat ERO. Ada step yang salah kat tengah-tengah tu. Memang inilah. Memang kena start balik lah daripada awal. Okay? Benda biasa. Saya dulu pun macam tu. So, tapi kena praktis juga buat ERO. Okay? Buat slow-slow. Jangan rushing. Boleh tu buat tu. Baik. Okay, soalan nombor 13 macam mana? Dia lebih kurang sama macam soalan nombor 11 ni. 3, 2, 2, 4, 1, 2, 2, 1, 3. Lebih kurang sama macam soalan nombor 11. Betul lah, soalan nombor 11. Boleh buat ke 13? Boleh. Boleh ya? Okay. So sekarang ni okay, saya nak bagi tolong salin latihan yang terbaru yang saya nak bagi kat kamu. Kamu buat soalan nombor 28, nombor 29. Okay, tutorial exercise sebab saya tak nak masuk chapter baru lagi hari ni. Saya akan masuk lepas hari Jumaat nanti. Okay, hari Jumaat nanti kita akan masuk chapter 5. Okay, so untuk hari Jumaat ni kamu buat dulu soalan tambahan tutorial exercise. Soalan nombor 28, soalan nombor 29. Sekejap saya cari dulu sebagai praktis soalan nombor 35. Okey, 3 soalan. Sekejap, 30. Lagi apa lagi? Bolehlah 3 soalan, 28, 29 dan 35. Okey, dan 35. Okey, baik. Untuk UPS kamu. Okey, untuk UPS kamu. Baik, dengar betul-betul UPS kamu akan dibuat pada pukul 9 sampai 10 hari Jumaat ni. Okey, so maksudnya hari Jumaat ni pukul 8 kita akan jumpa dulu untuk kita discuss 3 soalan ni, 28, 29, 35. Kalau tak ada masalah, kita akan tamatkan Google Meet awal.
So, kamu boleh get ready untuk jawab UPS pada pukul 9 sampai 10. Okey, baik. So, bagi sesiapa yang ada masalah line, bagi sesiapa yang ada masalah line, yang tak boleh masuk langsung pada link Google Form nanti. Google Form ke? Betul lah, Google Form. Kamu akan jawab guna Google Form. Tolong PM saya awal-awal. Untuk saya prepare set yang lain. Prepare set yang lain. Kamu akan jawab juga UPS. Tapi pada masa yang lain. Pada masa yang lain. Bagi yang tak ada masalah, kamu prepare sahaja untuk jawab soalan pada pukul 9 ni. Siapa yang ada masalah line, yang memang tak boleh masuk langsung, yang memang line internet dia slow, tolong PM saya awal-awal. Mungkin dalam pukul 8.50 ke, pukul 8.55 ke. PM saya, kamu tak boleh ambil. Kemudian saya akan try prepare untuk masa yang lain lah. Tapi kalau kamu tak dapat jawab juga dalam masa 2 masa yang saya sediakan ni, saya pun tak boleh nak buat apa-apa sebab ini adalah soalan yang formal, yang saya tak boleh nak tolong macam pra UPS hari tu. So harapnya kamu bersedia. Kalau line internet kamu teruk, cuba cari tempat lain, cuba usahakan. Andai kata memang tak boleh juga pada pukul 9 sampai 10 tu, tolong PM saya. Dan saya akan bagi tahu masa yang seterusnya. Masa yang seterusnya untuk jawab soalan UPS. Tapi jangan risau, soalan dia lain. Soalan dia lain. So kalau masa yang kedua ni pun kamu ada masalah lain juga ataupun ada masalah-masalah lain, itu saya tak boleh nak buat apa-apalah. Saya tak boleh nak tolong dah. So macam biasa, kamu akan jawab UPS guna Google Form. Masa dia adalah 50 minit. Saya akan bagi link di GC. Pukul 8.55 saya akan release di GC link tu. So kamu masuk siap-siap. Dan pukul 9 kamu boleh start jawab. Kamu boleh start jawab. Kemudian kamu akan submit pada pukul 8.50. 9.50. 9.50. So sebelum 9.50 tu kamu tolong settlekan awal-awal lah. Sebab saya akan tutup respons pada 9.51 tepat. 9.51 tepat saya akan tutup. So siapa yang lambat memang tak dapat lah. Saya takut nanti pra UPS kamu dapat kosong pula. Yang pra UPS hari tu memang saya lenient, saya tutup lambat. Sebab saya nak semua orang dapat cubalah macam mana format pra UPS tu. Format dia sama je untuk UPS ni. So tolong hati-hati Pukul 9 start jawab, 9.50 pastikan semua dah submit. 9.49 tu kalau ada masalah submit awal-awal. 9.51 saya akan tutup respon. Ada apa-apa nak tanya berkenaan dengan UPS? Baik. Bila dah habis UPS kamu pada pukul 10 tu, saya akan set, kamu akan dapat terus kamu punya markah ya. Saya akan set, kamu akan terus dapat kamu punya markah. Kemudian pada hari Jumaat tu pada pukul 2, saya akan bagi link untuk video yang baru. Kita akan terus masuk kepada chapter 5. Iaitu functions and graph. So apa yang kamu akan belajar? Kamu akan belajar dulu cara untuk lukis graf. Cara untuk lukis graf. Itu adalah untuk pukul 2. Untuk pukul 2 dan seterusnya. Baik, baru 2.30. Ada apa-apa nak tanya? Selesai saya bagi tahu berkenaan dengan UPS. Satu lagi.
Katakan kamu tengah jawab UPS ni. Okey, katakan pada pukul 9.20 kamu tengah jawab, tiba-tiba ada soalan yang kamu tak nampak dia punya jawapan, ataupun ada soalan yang kamu tak nampak dia punya soalan. Maksudnya internet kamu slow, ataupun server Google tu dia lagging. Tolong bagi tahu dalam grup kita, Telegram group, dan saya akan post dia punya gambar untuk soalan tu. Okey, kadang-kadang boleh terjadi juga. Okey, ada orang yang dah pernah buat. Okey, dia tengah jawab, tiba-tiba ada soalan nombor 11, tak keluar dia punya jawapan. So, tak tahu jawapan mana yang nak pilih. So, tolong bagi tahu dalam grup Telegram. Jangan PM sebab mungkin ada kawan-kawan lain yang ada masalah yang sama. So, bila kamu bagi tahu soalan mana yang tak nampak jawapan ke, tak nampak soalan ke, saya akan bagi gambar dia dan kamu boleh pilihlah jawapan dia. Okey? Baik, ada apa-apa soalan nak tanya? Okey, selesai berkenaan dengan UPS. Soalan lain? Ada apa nak tanya? Berkenaan dengan matrices ke ataupun apa ke? Baik, tiada. Baik, ini baru setengah jam. Okey, kamu ada masa 1 jam setengah lagi. So, apa yang saya nak kamu buat adalah kamu boleh buat 3 soalan ni. Okey, kamu boleh buat 3 soalan ni. Kemudian ada masa lebih, kamu boleh prepare untuk kamu punya UPS. Okay, so apa yang kamu boleh buat adalah kamu boleh try soalan-soalan past years yang ada dekat dalam buku tutorial kamu ni. Okay, daripada chapter 1 sampai chapter 3. Tetapi kalau kamu nak jawab soalan tutorial yang past years, make sure kamu start daripada belakang tau. Maksud saya macam ni. Katakan chapter 1. Okay, chapter 1, kamu startlah daripada soalan 41 contohnya. Kemudian turun pergi 40, kemudian 39. Macam tu. Dan kamu tak perlu jawab soalan yang panjang Contohnya macam soalan nombor berapa ni? Ini chapter 2, 47 boleh jawab. Okay. Tapi dia abstract sikit 46 boleh jawab, 45 boleh try jawab. Okay. Kalau tekan soalan chapter 3. Soalan chapter 3. Nombor 37 tu. Itu soalan panjang. Mungkin tak keluar lah dalam kamu punya pra-UPS. Dia akan keluar soalan yang pendek-pendek saja. So, mungkin 37B tu dia tak keluar. Tapi 37A boleh keluar. Macam tu. Okay. Dia melibatkan pengiraan yang tak berapa panjang lah untuk kamu punya pra-UPS tu. So, ada masa 1 jam setengah lagi kamu boleh prepare UPS. Okey, boleh jawab soalan tutor ni 28, 29, 35 ni. Kemudian kita akan jumpa pada hari Jumaat. Okey, kita akan jumpa pada hari Jumaat. Kita akan try bincang 3 soalan ni. Okey, tutorial exercise ni. Kalau tak ada masalah, kita akan habiskan Google Meet pada hari itu awal untuk kamu prepare UPS kamu. Okey, untuk kamu prepare UPS kamu. Kemudian kalau ada soalan, okey, katakan kamu jawab soalan tutor sebagai praktis untuk UPS kamu, ada masalah, bagi tahu saja dalam grup Okey, bagi tahu dalam grup, saya akan respon. Tapi jangan PM, okey, jangan PM sebab nanti rugi. Okey, rugi sebab apa? Sebab nanti kawan-kawan yang lain tak dapat belajar sama-sama. Okey. So, ada masalah nak tanya dalam grup, saya akan respon. Okey, dan kawan-kawan lain pun boleh respon. Macam tu. Jangan malu-malu Baik, ada apa-apa nak tanya? Last question sebelum saya tamatkan Google Meet. Okey, so kalau tak ada masalah, boleh kita habiskan sampai sini saja. Habiskan sesi Google Meet. Boleh, Sir. Boleh Okay, sir. Okay, so kita jumpa pada hari Jumaat. Okay, itu sahaja. Thank you guys.